Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada surah Al-Infitar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, kita sedang bersama-sama menghayati firman-firman Allah yang terdapat pada ayat yang ke-7 dan ke-8 surah Al-Infitar ini. Dua ayat ini kita telah pun sama-sama memakluminya, menghayatinya, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha berkuasa atas segala-galanya, maha berkehendak atas segala-galanya, bahkan maha menetapkan segala-galanya ke atas semua makhluk ciptaannya. Ayat yang ke-7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah, yakni Allah Tuhan, yang telah menciptakanmu, yang telah pun menyempurnakan penciptaannya itu, dan ia pula menetapkan, menjadikan bentuk yang ia ciptakan kamu itu sepadan ataupun sesuai dengan kekuatanmu, sesuai dengan keperluanmu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ini ayat ke-8, iaitu dalam apa jua bentuk yang dikehendaki olehnya, iaitu Allah, ia membentuk kamu, ia menyusun kejadian kamu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, menghimbau apa yang sama-sama kita telah pun hayatinya pada pertemuan yang lepas, siaran yang lalu, bahawa kita ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kita dengan penciptaan sebaik-baiknya. Ini kalau kita khusus perkatakan makhluk bernama manusia. Allah telah membentuk kita manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Sesuai dengan peranan kita, sesuai dengan tanggungjawab kita di atas muka bumi Allah ini, dan sesuai dengan keperluan-keperluan hidup kita. Kita berjalan di atas dua kaki. Kita melihat dengan mata yang Allah letakkan di bahagian muka. Ada dua pasang telinga di kiri dan kanan kita. Tangan kita dengan jari jemari yang boleh kita mengangkat, memikul, menggenggam, menjinjing, dan macam-macam peranan lagi. Semuanya adalah untuk keperluan-keperluan
kita dalam kehidupan kita ini. Inilah kehendak Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam apa jua bentuk yang Allah kehendaki, ia menyusun kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dua ayat ini, ayat 7 dan 8 ini, menyedarkan kepada kita betapa kita ini tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mahukan begini, beginilah dibentukkan. Allah mahu begini, beginilah dijadikan. Allah mahukan begini, beginilah didatangkan, ditetapkan, ditakdirkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita makluminya bersama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang seiras maknanya ini dengan surah Al-Ma'idah ayat ke-17. Seiras maknanya, di mana Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard, dan bagi Allah segala kuasa pemerintahan langit dan bumi. Allah berkuasa, Allah bahkan memiliki penguasaan pemerintahan langit-langit dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya langit dan bumi ini. Yakhluqu ma yasha', ia menciptakan apa yang ia kehendaki. Allah menciptakan di bumi ini apa yang ia kehendaki. Allah menciptakan di langit-langit sana apa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bermakna, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ada di sana makhluk yang mempunyai kekuatan yang berbeza, rupa yang berbeza, keperluan yang berlainan di planet yang lain sebagai contoh, itu adalah atas kehendak Allah, dan Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maknanya makhluk yang semacam ini, yang mempunyai mungkin bentuk rupa yang berbeza, mungkin keperluan yang berlainan, ia, Allah Tuhan yang Maha Berkuasa ini, menetapkan makhluk itu lebih sesuai tinggal di Mars, bukan di Earth, bumi kita ini. Contoh saja. Kemungkinan Maha suci Allah. Mungkin ada sejenis tumbuhan yang lebih sesuai tumbuhnya di Jupiter umpamanya, yang tidak sesuai tumbuhnya di atas muka bumi kita ini, Earth kita ini. Segala-galanya adalah atas ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah apa yang kita ingin perluaskan kefahaman kita, adanya sifat dan kuasa kehendak Allah. Allah berkehendak, yaf'alu ma yurid.
Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang ia kehendaki. Allah yakhluqu ma yasha, sebagaimana dalam ayat 17 surah Al-Ma'idah yang dibacakan tadi. Yakhluqu ma yasha, ia menciptakan apa yang ia kehendaki. Di sinilah adanya iradah yang Allah ini bersifat murid. Adanya kehendak Allah, kerana Allah itu adalah Tuhan yang bersifat murid, iaitu Tuhan yang maha berkehendak. So, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ini, jamaah yang dirahmati Allah, menyedarkan dan menginsafkan kita betapa kita tidak dapat dan tidak mampu mengubah kehendak Allah. Allah kalau nak menciptakan, berkehendak sesuatu begitulah jadinya. Allah mahukan matahari ini terbitnya daripada timur dan tenggelamnya di barat. Matahari akan tetap terbit di timur dan tenggelamnya di barat. Matahari tidak boleh nak berkata, umpamanya, aku tak nak, asyik hari-hari aja aku ni terbit daripada timur, aku nak terbit daripada barat pula, atau aku nak terbit daripada utara pula, ataupun aku tak nak terbit ke apa ke. Contoh ajalah. Allah dah menetapkan demikian. Makhluk ciptaan Allah tertakluk dengan apa yang ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita, menjadikan kita ini memiliki dua belah tangan, kanan dan kiri, sebagai contoh. Di mana kedua belah tangan kanan dan kiri ini kita nak mengubahnya, nak menjadikan kita rasa macam tak cantik sangatlah, kita nak tukar tangan yang di sebelah kanan ke sebelah kiri. Tangan yang di kiri kita tukarkan pula ke kanan. Kita tidak berkuasa. Walau macam mana ilmu yang kita miliki, teknologi yang kita capai, kita tidak dapat merubah ciptaan Allah. Begitulah juga sebaliknya. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi seseorang tu demikian, demikianlah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ianya terjadi. Allah menetapkan selain daripada penciptaannya, qada dan qadarnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak menentukan datangnya sesuatu musibah, musibah yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah, pasti akan berlaku. Walau macam mana manusia, makhluk Allah itu cuba nak mengelakkannya, kalau musibah itu ditetapkan oleh Allah berlaku, berlakulah. Inilah iradah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbalik kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iradah kehendak Allah ini dinamakan oleh para alim ulama kita sebagai iradah kauniyah. Kehendak-kehendak Allah yang mana Allah kehendaki, yang mana Allah tetapkan,
bagi kaun ini, makhluk ini, alam ini, dan kita termasuk sebahagian daripada makhluk ciptaan Allah. Kita termasuk dalam sebahagian daripada kaun ini ataupun alam ini. Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Earth, bumi kita ini adalah merupakan salah satu di antara planet yang terdapat di Milky Way, galaksi kita ini. Earth tidak akan pergi ke galaksi yang lain. Dia tertakluk kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Ia berputar dengan orbitnya mengelilingi matahari, sun kita ini. Matahari tak boleh mengatakan ataupun mengarahkan kepada Earth, engkau jangan pusing keliling aku, boleh tak? Pening aku, umpamanya. Tak. Sebab ini adalah ketetapan Allah. Walau nama manusia nak menamakannya dengan apa nama sekalipun, ini sistem yang telah ditentukan oleh Allah, begitulah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iradah takwiniyah, kehendak Allah. Kita tak boleh nak mengubahnya. Kita ada 2 biji mata, 2 pasang telinga, 2 belah tangan, berjalan menggunakan kaki. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ini semua. Kita tidak mampu dan berupaya untuk mengubahnya, sebab ini merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Sekali lagi, di balik iradah takwiniyah ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita juga insaf betapa ada di sana kehendak Allah, iaitu selain daripada kehendak ciptaan Allah, ada di sana kehendak dan ketentuan peraturan-peraturan Allah. Allah berkehendak menciptakan tangan dalam bentuknya yang begini, kanan dan kiri. Tangan ini empunya, telapaknya, empunya jari jemarinya. Di hujung-hujung jari jemari ini ada kuku-kukunya. Ini kehendak ataupun iradah takwiniyah, kehendak Allah yang Allah dah bentukkan demikian. Lalu ada di sana kehendak yang lain. Bila Allah dah bentukkan, tangan ini peranannya boleh mengangkat, mengambil, menggenggam, menjinjing, mencuit dan apa juga pun dengan menggunakan jari jemari. Kita boleh menolak dengan menggunakan telapak tangan kita. Kita boleh menolak sesuatu dengan menggunakan siku kita. Kita boleh menolak, umpamanya menolak daun pintu. Kita boleh menolaknya dengan siku kita, dengan tangan kita. Kalau malas rasanya nak menggunakan tangan, peraturan yang ditetapkan oleh Allah, keupayaan yang diberikan oleh Allah, kita boleh menolaknya dengan badan kita. Bahkan nak menolak dengan kepala pun boleh. Tapi peraturan Allah, Allah dah tetapkan, nak menolak daun pintu tu tak boleh menggunakan mata. Tak boleh. Walaupun daripada jauh, sebelum tangan kita mencapai daun pintu untuk kita menolaknya, mata dah sampai dulu dah. Dah dapat melihat daun pintu tu. Tapi menolak daun pintu dengan menggunakan mata kita, kita tak mampu.
Tak tahulah kalau ada di sana magician, seorang tukang sihir ke apa ke umpamanya kan, mempunyai kuasa yang luar biasa, pakai mata tengok gitu je pintu boleh buka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini menginsafkan kita, menyedarkan kita betapa kita ini tertakluk kepada peraturan-peraturan ketentuan Allah, selain daripada kita ini tertakluk kepada kehendak-kehendak ciptaan Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 83, ayat yang seiras maknanya dengan ayat ini ada beberapa tempat, namun apa yang kita ingin hayati pada ayat 83 surah Ali Imran ini, Allah berfirman, afaghaira dinillahi yabghun, patutkah mereka ini, orang-orang kafir ini, orang-orang yang ingkar, yang enggan ini, mencari lain daripada agama Allah. Agama Allah bermaksud peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Apakah mereka cari untuk menjadikan pegangan kepercayaan mereka? Walahu aslama man fis samawati wal ard, padahal kepadanya lah, yakni kepada Allah jugalah, tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan juga di bumi, taw'an wa karha, sama ada dengan secara sukarela ataupun dengan terpaksa. Itu yang kita katakan tadi sebagai contoh. Allah menetapkan earth ini dengan orbitnya pusing keliling matahari. Dia tak boleh nak menyatakan aku tak nak berputar. Matahari tak boleh menghalau, mengusir bumi ini, earth kita ini. Engkau tolong jangan pusing keliling aku, boleh tak? Aku pening kepala lah. Belum tentu matahari ada kepala. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sama ada secara taat, patuh, suka ataupun karha, secara terpaksa, secara tak nak, tapi kerana itulah peraturan, ya. Macam kita katakan tadi, peraturannya adalah kita ni nak menolak daun pintu ini biasanya dengan menggunakan telapak tangan. Tapi mungkin pada kali itu kita sedang menjinjing ataupun membawa sesuatu, kita tak dapat menolak daun pintu rumah kita, nak membukanya ini dengan menggunakan tangan, kita susah ataupun ialah banyak benda yang kita sedang bawa ni, kita sedang jinjing ni, lalu kita tolak daun pintu itu dengan menggunakan bahu kita, menggunakan lengan kita, badan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suka ke tak suka ke, begitulah peraturannya. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah, kepada Allah jugalah semuanya dikembalikan. So bermakna kesimpulannya ada di sana kehendak-kehendak Allah daripada sudut ciptaannya, iradah takwiniyah, dan ada di sana kehendak-kehendak Allah, peraturan-peraturan Allah yang dijadikan sebagai satu peraturan yang juga perlu kita ikuti, iradah tashri'iyah. Di situlah datangnya apa yang kita namakan peraturan-peraturan, hukum hakam. So bila mana Allah tetapkan ini boleh, bolehlah. Ini tak boleh, tak bolehlah. Bermakna bila Allah tetapkan yang ini boleh, kita kena ikut. Suka tak suka, kena ikut. Ini daun ini boleh dimakan.
Sama ada nak digoreng ke, nak ditumis ke, maaf cakap lah, maaf kita ni bukan tahu masak kan, makan bolehlah tahan. Nak dimasak macam mana cara, goreng ke, dikukus ke, ini sayur, daun ini, makan begitu. Boleh dimakan. Silakan. Sebab peraturan yang dikehendaki oleh Allah, daun ini boleh dimakan, tak haram dimakan. Tapi yang ini, daun ini tak boleh pula dimakan. Ia racun sebagai contoh, ia memudaratkan sebagai contoh, ataupun dia ini memang tak sesuai dimakan oleh manusia. Tapi kalau daun ini dimakan oleh binatang yang lain, haiwan umpamanya, haiwan tak ada apa-apa pun, tak sakit perut pun, contoh. Jadi bermakna kita tertakluk kepada iradah tasyri'iyah juga, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah daripada sudut hukum hakam syaraknya, peraturan-peraturannya, undang-undangnya. Waktu traffic light berwarna red, berhenti, stop. Bila green, jalan. Ini peraturan yang mana akhirnya bila kita mematuhi peraturan ini, dia akan membuatkan kita ini sejahtera. Bayangkan kalau red light pun kita jalan juga, mungkin akan berlakunya ketabrakan, kata orang Indonesia, berlakunya pertembungan ataupun kemalangan, pelanggaran dan sebagainya. Sebab ini peraturan yang perlu dipatuhi. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, kan pelik, manusia ini tidak dapat menolak iradah takwiniyah, kehendak-kehendak Allah yang Allah ciptakan makhluknya begini, begitu dan sebagainya. Macam kita bawa contoh ketetapan Allah, kita ni manusia hebat macam mana pun kita tak dapat mengubah. Matahari yang terbit daripada timur ke barat, kita tak dapat nak mengubahnya daripada barat ke timur ataupun utara ke selatan. Bayangkan Nabi Allah Ibrahim AS bila mana dicabar tentang hujahnya yang Allah ini maha berkuasa, orang yang konon-kononnya merasakan dirinya itu berkuasa, sebahagian para ulama menafsirkan, menamakan ia sebagai Raja Namrud. Bila Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah Tuhan yang yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Dia kata, aku juga boleh menghidupkan, boleh mematikan. Bawa satu orang kemari, aku bunuh dia, so aku mematikan dia. Bawa orang kedua, aku tak bunuh dia, so aku menghidupkan dia. Okeylah, kalau itu menggunakan hujah belit dia tu. Tapi bila mana Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Tuhanku menerbitkan matahari itu daripada timur ke barat, kau cubalah terbitkan matahari itu daripada barat ke timur. Kat situlah baru dia terpanggang. Terlihat ada di sana iradah takwiniyah. Allah menetapkan demikian. Kita mendengar menggunakan telinga, kita bercakap menggunakan mulut kita, kita melihat menggunakan mata kita, kita tak dapat mengubah. Tapi mengapa manusia ini yang tak dapat menolak iradah, kehendak takwiniyah penciptaan Allah ini, manusia ini menolak pula iradah tasyri'iyah, kehendak-kehendak, peraturan-peraturan ataupun undang-undang Allah. Ini tak boleh, arak ni tak boleh diminum, arak tak boleh diminum. Ini peraturan Allah.
Tapi kenapa manusia menolak? Di sinilah kita lihat. Akhirnya, bila mana kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan demikian, bila manusia menolaknya, ia pasti akan membawa kepada kerosakan pada manusia itu sendiri dengan penolakan iradah tasyri'iyah, kehendak peraturan-peraturan undang-undang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Sengaja mencari bencana sebagaimana peraturan Allah tetapkan pada ciptaannya. Mata ini boleh melihat, telinga ini digunakan untuk mendengar. So kita nak ubah peraturan itu dengan mengatakan mata digunakan untuk mendengar, telinga digunakan untuk melihat. Umpamanya, manusia dengan kepandaian teknologinya sekalipun tak dapat nak mengubah ciptaan Allah, bahkan undang-undang peraturan-peraturan Allah. Kita maha lemah. Manusia ini maha lemah. Sedangkan Allah maha berkuasa. Kuasa Allah menentukan segala-galanya. Dan sebagai orang-orang Islam dan orang-orang beriman, insya-Allah kita sebahagiannya, kita yakin segala ketentuan dan ketetapan Allah ini pasti baik buat kita. Pasti baik. Allah Tuhan kita yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah yang telah menciptakan kita, allazi khalaqaka, yang telah menyempurnakan penciptaan kita, fasawwaka, dan juga memenuhi segala kebutuhan ataupun keperluan kita, fa'adalat. Maka Allah ciptakan untuk itu semua, fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam apa jua bentuk ia membentukkan kamu, ia menciptakan kamu. Sebab ada di sana kehendak Allah menciptakan kamu yang sempurna begini, ada di sana peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk kami jalani. Manusia ini, kita akur sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, kita taat. Baik dalam bentuk iradah takwiniyah, kehendak penciptaan Allah ini pada makhluknya, mahupun iradah tasyri'iyah, kehendak-kehendak dan peraturan-peraturan Allah daripada sudut undang-undangnya. InsyaAllah kita akan menyambung kembali ayat-ayat yang seterusnya daripada surah Al-Infitar ini. Terima kasih di atas perhatian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.